Kirsten, one advantage is I know him personally for a long time because we worked in the past, but this was very in the past. We worked once together, and he was a player in my team, and so this was one fact. So, but the other one is I think he proved himself as a coach who can work with young players, especially in Freiburg in the Bundesliga side. He was working 10 years with the second team, and he improved. And also later he was as a head coach in good clubs in Germany, and he proved that he can also with senior players. Has he met with the team yet? Yeah, I introduced him the second last training for this season. I thought he has more time to watch our trainings, but for me was clear this season I will finish with the team. So what sort of personal touches that Kirsten can do to the team? I think he will bring his own experience to the team. He was a super player in Germany. He was playing in the mostly second division, but also in the Bundesliga. And he was a very hard-working midfielder. So, and later as a coach, he was very demanding but very emotional. And so I think this kind of personality he will bring to our players, and for sure they will take profit from this. Okey, selain Su, seorang lagi peminat setia Selangor ialah Ahmad Syahzad Sani. Ahmad, bila rasanya agak peminat Selangor boleh mendengar Kirsten berhujah sebagai Ketua Jurulatih baru Selangor? Apa yang saya difahamkan dalam beberapa hari lagi, Rabu disebutkan sebagai hari di mana dia akan berbicara ataupun akan dikongsi dengan peminat Selangor. Apa-apa saja informasi yang saya cuba dapatkan daripada pengurusan Selangor yang dekat dengan pasukan, semuanya cuma dilemparkan dengan senyuman yang boleh saya sifatkan tidak mahu memberikan lagi sebarang informasi. Dia dilindungi dengan cukup hebat ketika ini. Saya fikir mungkin dia bermaustatin dengan Michael Faitzenbeiner, tapi tidak. Saya difahamkan dia berada dalam satu lokasi yang berbeza, dan sehingga hari dia ditampilkan oleh Selangor sendiri. Saya fikir ini mungkin ruang untuk memberikan dia tidak terlalu tertekan dengan keadaan semasa, dan juga perhatian yang sangat hebat saya fikir sedang diberikan kepada salah seorang individu yang berada dalam kursi panas dalam sebuah pasukan yang cukup bersejarah. Okey, Ahmad, Michael ada katakan bahawa dia dan Kirsten pernah bertugas bersama di kelab mana? Okey, 28 tahun ini bukan info yang anda boleh dapat di Wikipedia saja. Wikipedia tak akan menampilkan sejarah perhubungan mereka. 1992, mereka berkenalan di Stuttgart Kickers, pasukan yang sering berkelana di Bundesliga 2 ataupun Division 2, saingan di Liga Jerman. Pada ketika itu, Faitzenbeiner merupakan assistant coach dan Neitzel merupakan seorang pemain yang berbakat disifatkan Michael sendiri. Dan sejak hari itu, mereka terus ataupun memiliki satu hubungan profesional yang kekal sehingga hari ini. Mungkin ada yang kata Michael buat kroni bawa Neitzel ke Selangor, tapi saya fikir ini merupakan satu sinergi yang diperlukan kerana DNA Jerman Selangor ini bermula bersama Michael sebagai pengarah teknikal, dan anda memerlukan seorang ketua jurulatih yang mampu melaksanakan perancangan-perancangan seorang pengarah teknikal. Pada masa yang sama, saya juga tak berasakan bahawa Neitzel ini seorang pak turut, kerana Faitzenbeiner menegaskan bahawa dia juga berupaya untuk memberikan input bagi memastikan skuad senior Selangor ini berupaya untuk tampil dengan DNA Jerman yang dimahukan Faitzenbeiner, tapi pada masa sama memiliki perwatakan Neitzel sebagai ketua jurulatih. Okey, dan ada tak Michael sebut apa-apa berita pemindahan baru untuk pasukan Selangor? Sekali lagi saya dilemparkan dengan senyuman yang penuh sinis apabila saya bertanyakan ataupun mengajukan persoalan mengenai skuad Selangor, tetapi saya faham kedudukan mereka yang sedang bekerja keras ketika ini. Pejabat FAS nampaknya sibuk untuk mendapatkan pengganti kepada pemain yang sudah pun tidak lagi bersama The Red Giants. Nama-nama yang saya boleh kongsikan: Sandro di bahagian tengah, Rufino Segovia penyerang yang cukup disegani, dan juga Taylor Regan kapten di bahagian pertahanan. Jadi pemain-pemain yang sedang dalam perancangan Selangor, saya difahamkan untuk menggantikan Regan adalah seorang pertahanan daripada Jerman, ada juga penggempur daripada Korea Utara,
Dan saya percaya pada ketika ini inilah merupakan sasaran daripada skuad Selangor sendiri. Saya difahamkan urusan-urusan untuk mendapatkan pemain-pemain tempatan diserahkan kepada Fighter Biner sambil Nigel turut sudah memberikan beberapa senarai nama yang mahu ditampilkan kepada pengurusan untuk mendapatkan sebelum bermulanya musim 2021. Ini semua bukan saya petik suka Elin. Ini merupakan jaringan maklumat yang saya terima dan diterajui oleh Zulhelmi Zainal Azam. Kalau nak tahu lagi transfer rumor jendela perpindahan Liga Malaysia, boleh follow dia @Zulhelmi Zainal 1. Sebab apa? Sebab dia the best. Jadi itu merupakan perkongsian yang saya boleh berikan. Dan untuk menutup apa yang boleh saya kongsikan pada ketika ini selepas pemecatan B-Sultan Aden, saya lihat penyokong Selangor ini berpecah belah lah pada ketika ini. Ada yang menyokong Sultan Aden, ada yang setia dengan pasukan. Tapi seperti mana yang dikongsi oleh Nazim sebentar tadi, believe pada ketika ini bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Jadi kita nantikan kebangkitan semula The Red Giants musim akan datang. Tak sabar sebenarnya Ahmed, sebab memang boleh dikatakan ramai yang akan memantau prestasi Selangor pada musim baru, dan terima kasih Ahmad, always the best.